Iblis dan syaitan akan sentiasa mengganggu dan akan menyesatkan manusia, bermula dengan memperdayakan manusia dari terjadinya dengan setitik mani hinggalah ke akhir hayat mereka. Dan yang paling dahsyat ialah sewaktu akhir hayat, yaitu ketika sakratul maut. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, syaitan adalah dari golongan jin yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan beberapa keistimewaan kepada syaitan, seperti manusia tidak dapat melihat jin dan syaitan secara terang-terangan, tetapi mereka melihat kita. Selain itu, jin dan syaitan boleh berbisik ke dalam hati manusia untuk mengajak manusia melakukan perkara maksiat dan menderhaka kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisikan jin dan syaitan sangat licik dan berbeza kepada setiap manusia, sehingga manusia tidak sadar bahawa mereka telah termasuk jerat syaitan. Syaitan mengganggu manusia sewaktu sakratul maut disusun menjadi 7 golongan dan rombongan, dan salah satu rombongan itu akan menjelma menyerupai wajah ibu bapa atau ahli keluarga, dengan harapan manusia yang sedang berhadapan dengan sakratul maut akan terjerat dengan tipu daya mereka dan mengikuti mereka. Pada masa itu akan datang syaitan menjelmakan dirinya dengan rupa sanak saudara kepada manusia yang hampir meninggal itu, dan menjelmakan dirinya seperti ayah ibu manusia tersebut dengan membawa makanan dan minuman, sedangkan orang yang di dalam sakratul maut itu sangat mengharapkan minuman dan makanan, lalu dia pun menghulurkan tangannya untuk mengambil makanan dan minuman yang dibawa oleh si ayah dan si ibu yang dirupai oleh syaitan. Syaitan itu akan berkata dengan merayu-rayu, "Wahai anakku, inilah sahaja makanan dan bekalan yang kami bawakan untukmu, dan berjanjilah bahwa engkau akan menurut kami dan menyembah Tuhan yang kami sembah, supaya kita tidak lagi bercerai, dan marilah bersama kami masuk ke dalam syurga." Nah, dahsyat kan tipu daya syaitan apabila manusia hampir menemui ajalnya. Maka sekiranya manusia yang hampir nazak itu sudi mengikut pelawaan itu dengan tanpa berfikir lagi, ketika itu waktu ajalnya pun sampai, maka matilah manusia itu di dalam keadaan kafir. Kekallah mereka di dalam neraka, dan terhapuslah semua amal kebajikan semasa hidupnya. Apabila seseorang itu berada di ambang kematian, syaitan tahu bahawa waktu itu adalah peluang keemasan bagi mereka untuk menyesatkan dan akan mengusik, berbisik dan cuba mengalihkan perhatian supaya orang yang hampir nazak itu tidak dapat mengucap dan mengatakan syahadat. Ketika itu syaitan terus berusaha menghalang taubat hamba itu dan menghalangnya daripada keluar dari kegelapan. Syaitan iblis berharap manusia itu kekal dalam penyelewengan dan tidak mahu dipindahkan dari dunia fana ini ke akhirat, hingga akhirnya hamba tersebut meninggalkan dunia dalam keadaan buruk dan merasa murka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan sesuatu yang sangat penting,
saat ada salah satu keluarga, teman atau sanak saudara yang sedang menghadapi sakratul maut, beliau memerintahkan kepada umatnya supaya membaca talqin untuk orang yang akan meninggal dunia. Talqin kepada seseorang yang sedang sakratul maut adalah cara untuk mengingatkannya akan kalimat tauhid. Ini kerana orang yang membaca La ilaha illallah di penghujung hidupnya akan dipastikan akan masuk syurga atau mati dalam keadaan iman dan Islam. Umat muslim dianjurkan untuk melakukan talqin kepada orang yang sedang sakratul maut dengan menyebut La ilaha illallah. Dengan demikian, orang yang sedang menemui ajal tersebut mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meniru ucapannya.